Pasukan Khas Udara atau PASKAU merupakan sebuah pasukan elit yang diletakkan di bawah tanggungjawab Tentera Udara Diraja Malaysia yang biasanya menjalankan tugas-tugas mengengkang sebarang bentuk serangan dan keganasan dari pihak musuh dan anasir-anasir luar yang melibatkan senario rampasan pesawat-pesawat TUDM dan awam serta tawanan ke atas pangkalan tentera udara dan lapangan terbang awam. Pasukan ini ditubuhkan dalam tahun 1980 selepas satu serangan oleh anasir pengganas komunis dari Parti Komunis Malaya ke atas pangkalan TUDM Kuala Lumpur yang menyebabkan kemusnahan sebuah pesawat pada bulan Mei 1975. Misi kumpulan PASKAU ini adalah kuasa udara yang unggul, manakala misi adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara serta kepentingannya melalui penggunaan kuasa udara yang berkesan. Jadi, marilah kita bongkarkan kehebatan. Pasukan Khas Udara atau PASKAU merupakan sebuah pasukan elit yang diletakkan di bawah First the Movie Selagi Bernyawa ialah sebuah filem aksi ketenteraan yang telah ditayangkan pada 25 Ogos 2022 di pawagam seluruh negara. Filem ini merupakan arahan Zulkarnain Azhar dan Frank C dengan skrip oleh Zulkarnain Azhar, Frank C, Peter Toyat dan O.P. Haris. Filem ini dibintangi oleh pelakon-pelakon yang hebat. Antaranya ialah Datuk Adiputra sebagai Major Adnan atau Legend TUDM, sebagai Pegawai Pemerintah Misi Kemanusiaan Namburi. Aiman Hakim Riza sebagai Major Zafran atau Mentis TUDM sebagai Juruterbang Sukhoi, manakala Nasti sebagai Kapten Muhammad Adib atau Rock TUDM, Pegawai Muda PASKAU. Sehubungan dengan itu, filem ini diterbitkan dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Angkatan Tentera Udara Malaysia TUDM. First the Movie Selagi Bernyawa ini mengisahkan tentang misi bantuan kemanusiaan di sebuah negara yang berada dalam pergolakan, iaitu Namburi. Namburi yang terletak di timur Filipina. Misi ini melibatkan pasukan khas udara atau PASKAU yang diketuai oleh Major Adnan dan Kapten Muhammad Adib. Dalam perjalanan pulang ke Malaysia, pesawat mereka telah ditembak jatuh oleh tentera Namburi Utara. Hanya 9 daripada mereka sahaja yang terselamat. Oleh itu, setelah itu, pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengetahui insiden tersebut. Arahan misi untuk menyelamatkan mereka yang terselamat telah dikeluarkan. Setelah menonton filem ini, kami dapat senaraikan beberapa isu positif dan negatif yang ada di dalam filem tersebut. Isu-isu ini banyak memberi pengajaran kepada penonton secara langsung dan tidak langsung. Antara isu positif ialah mempunyai sifat berperi kemanusiaan yang tinggi. Major Adnan, Pegawai Pemerintahan Misi Kemanusiaan Namburi, pulang dari tempat peperangan dengan membawa seorang kanak-kanak dari militer selatan yang sedang menahan sakit. Akibat tersepit di antara pekerjaan dan negara, Major Adnan tetap membuat pilihan untuk berusaha sedaya upaya menyelamatkan budak tersebut walaupun kanak-kanak itu merupakan dari pihak musuh. Seterusnya, isu semangat berpasukan. Mereka menghantar pasukan tentera udara untuk membantu pasukan PASKAU yang sedang bergolak di Namburi. Kapten Zafran dan rakan seperjuangannya cuba untuk menyelamatkan mereka sehingga titisan darah yang terakhir. Isu lain yang terdapat dalam filem ini ialah kebimbangan ahli keluarga. Semasa pasukan khas udara PASKAU yang diketuai oleh Kapten Adib dan mentornya, Major Adnan yang bertugas dalam misi bantuan kemanusiaan di Namburi yang ketika itu negara tersebut berada dalam pergolakan, pesawat mereka telah ditembak jatuh oleh pengganas. Disebabkan kejadian tersebut,
Ahli keluarga mangsa berkumpul di dalam bilik untuk mengetahui keadaan atau nasib anak-anak mereka di sana. Namun, pegawai di tempat tersebut tidak memberi penerangan yang sewajarnya. Mereka menangis, kehilangan arah, cemas dan mereka buntu tidak tahu apa yang terjadi di sana. Begitu juga dengan Hana, adik kepada Kapten Zafran, berada di situ kerana risau keadaan Kapten Adib dan merayu kepada abangnya untuk membawa Kapten Adib pulang. Filem ini juga menunjukkan beberapa isu negatif. Antaranya adalah masalah persahabatan. Persahabatan ialah satu aspek yang penting kerana sahabat adalah mereka yang sedia berkongsi cerita, suka dan luka sepanjang kehidupan. Meja Zafran dan Kapten Adib yang dulunya menjalinkan hubungan persahabatan yang sangat erat, mereka membesar bersama-sama dan berkongsi impian untuk terbang bersama. Namun, Kapten Adib menarik diri dalam senarai akhir kursus asas penerbangan tanpa persetujuan daripada Meja Zafran kerana beliau lebih memilih untuk menyertai Pascal. Selepas Meja Zafran mengetahui perkara tersebut, beliau berasa tidak berpuas hati dengan tindakan Kapten Adib kerana Kapten Adib telah melanggar janji impian mereka untuk mencapai impian bersama. Sejak daripada kejadian itu, mereka sering bergaduh dan tidak pernah berbaik. Meja Zafran juga tidak berpuas hati dengan Kapten Adib yang sedang hangat bercinta dengan adiknya, Hana, kerana bimbang akan adiknya yang akan menjadi mangsa. Falsafah yang terdapat dalam filem ini ialah falsafah psikologi dan falsafah organisasi. Seterusnya, cara berfikir yang digunakan dalam filem ini ialah kaedah berfikir induktif. Dalam falsafah psikologi, falsafah ini akan membantu kita memahami minda dan tingkah laku manusia dengan lebih baik. Dengan kefahaman falsafah psikologi yang menentukan cara minda dan sistem badan seseorang berfungsi dan membantu individu dalam membuat keputusan mengikut modal falsafah dan isu semasa 2022. Dalam kemulaan, filem yang dikaji ialah Air for the Movie Selagi Menyawa, Major Eden atau Legend PUDM, yaitu pengawal pemerintah misi kemanusiaan Namuni. Beliau menyelamatkan seorang anak lelaki dari South Namuni ke zon bebas konflik Namuni untuk menerima perawatan. Tetapi karena itu dah meninggal dunia. Contoh seterusnya ialah Meja Zafran, Abdul Rahman dan Kapten Adib Muhammad Hashim membesar bersama dan mempunyai impian terbang yang sama. Meja Zafran Rahman menjadi juru terbang Sushol, manakala Kapten Adib Hashim menjadi ahli pasca. Oleh itu, mereka bertegak kerana Kapten Adib Hashim menukarkan fikiran dia. Walaupun mereka bertegak, Meja Zafran Rahman juga berusaha untuk menyelamatkan Kapten Adib Hashim dan adiknya. Demi keselamatan bersama, mereka berkorban dan berjuang sehingga ketipisan darah yang terakhir. Falsafah yang seterusnya ialah falsafah organisasi. Falsafah organisasi meletakkan fungsi dan dasar bagi setiap kegiatan agar setiap organisasi agar setiap organisasi dapat berfungsi dengan efisien dan efektif dalam melaksanakan peranan masing-masing mengikuti
modal falsafah dan isu semasa 2022. Contohnya, selepas Pangkalan Udara DUDM menerima message pesawat Pascal telah ditembak jatuh oleh tentera Damui Utara. Damui South dalam perjalanan pulang ke Malaysia. Brigjen Jeneral Rahim Muhammad DUDM Panglima Division mengumpulkan semua jabatan yang berkaitan dan memberikan perintah membawa semua orang balik. Seterusnya ialah selain daripada falsafah, cara berfikir juga terdapat dalam filem ini. Cara berfikir yang terdapat dalam filem ini ialah kaedah berfikir induktif. Kaedah induktif menunjukkan kepada penalaran daripada kes khusus kepada rumusan umum berdasarkan Haris Hashim 2001 mengikuti modal falsafah dan isu semasa 2022. Kaedah berfikir induktif juga bermaksud dalam setengah situasi natija yang didapat dalam kaedah induktif mungkin tidak benar walaupun kemungkinannya adalah kecil. Sebagai contoh, dalam filem, Major Jafran Lama mendapati nama Kapten Adib Hashim muncul dalam pemilihan selain nama pemilihan pasca tanpa pemberitahunya. Major Jafran Rahman membuat kesimpulan bahwa Kapten Adib Hashim menyesal impian yang dibincang sebelum ini. Hujah induktif adalah kuat kerana berdasarkan selain nama yang ada di notis papan. Aliran falsafah yang menjadi dasar dan mempengaruhi filem tersebut ialah epistemologi. Epistemologi dapat membantu seorang memahami cara dan arah manusia berfikir. Setiap manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri untuk menentakkan maklumat dan membuat keputusan bebas daripada norma-norma masyarakat. Sebagai contoh, dalam filem tersebut, Major Jafran Abdul Rahman dan Kapten Abdi Muhammad Hashim bebas memilih impian dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka membuat pilihan hala tuju diri sendiri yang diingini. Mereka juga mempunyai penilaian taksiran sendiri yang terpulang kepada diri sendiri. Okay, that's all from me. Thank you. 4.0 Kaitan filem dengan falsafah dan cara berfikir. Falsafah merupakan satu ilmu yang mempelajari mengenai sebuah proses memahami aktiviti-aktiviti berfikir manusia. Falsafah mendorong manusia untuk berfikir dengan lebih kritis dan kritik. Poin yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai negara yang sedang membangun, aspek utama yang ditekankan oleh kerajaan ialah pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan yang seimbang akan menjamin pembangunan sesebuah negara. Pendidikan sepanjang hayat menekankan kepada proses pembelajaran secara berterusan. Dalam Enforce the Movie ini, pasukan yang dilatih perlu menjalani latihan dan pelbagai aktiviti yang lain sebelum diserap masuk untuk menjadi paskal. Mereka juga didedahkan dengan prinsip seorang paskal, iaitu kita di sini bersebab bukan kerana nasib, jangan seinci pun kau berundur, teruskan berjuang selagi bernyawa. Keadaan ini telah menunjukkan kesepaduan yang menyentuh asas jasmani, emosi, rohani dan intelek. Untuk melahirkan insan yang seimbang, yang berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, aspek yang terkandung dalam FPK ini melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis. Rukun negara. Rukun negara diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-4 pada 31 Ogos 1970 semasa menyambut kemerdekaan kali ke-13.
Tragedi 13 Mei 1969 telah menghancurkan perpaduan serta mengancam keselamatan dan keamanan negara. Majlis Rundingan Negara ditubuhkan oleh Majiran untuk mengambil langkah tegas mencari satu formula bagi menyatukan rakyat. Rukun negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesertaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kaitan rukun negara dengan Force the Movie. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, menjadikan bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam ialah agama persekutuan. Kaitannya, pasukan khas anggota udara iaitu Pascaw meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada Allah apabila mereka ditembak jatuh oleh pengganas di Namburi. Mereka berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Hujan telah ditembak mati oleh pengganas, manakala Legend sedang memangku hujan kerana beliau tidak mampu lagi untuk berjalan kerana telah ditembak pada kaki dan anggota badan yang lain. Legend menyuruh ahli Pascaw yang lain meninggalkan mereka berdua yang tiada daya untuk bergerak lagi dan berserah kepada Allah soal nyawa. 2. Kedaulatan undang-undang. Keadilan yang diasaskan menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Dengan kewujudan undang-undang, dapat menjamin kehidupan anggota masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang teratur dan selamat tanpa sebarang bentuk kekacauan. Kaitannya, filem Air Force the Movie selagi bernyawa menceritakan tentang perjuangan ahli tentera udara diraja Malaysia iaitu TUDM menentang pengganas di Namburi demi menjaga keselamatan negara. Hal ini kerana mereka amat dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan negara. Sebagai ahli TUDM, mereka dikehendaki untuk menyiapkan diri dari segi mental dan fizikal dalam menghadapi cabaran yang akan melibatkan nyawa. Seperti cogan kata Meja Adnan iaitu teruskan berjuang selagi bernyawa. Digunakan bagi memberi semangat kepada seluruh ahli TUDM bagi menjaga dan memastikan negara dalam keadaan yang aman dan stabil. Berdasarkan perkara yang telah diulas sebentar tadi, kita dapat lihat pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah menerapkan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan konsep sejahtera kepada setiap individu dengan harapan dapat mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis. Kami juga berharap supaya masyarakat menggunakan filem-filem lokal maupun luar negara sebagai rujukan atau pengajaran kepada diri sendiri. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.